Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik perbincangan kita. Baik, sekarang ni setelah kita belajar 8 panduan, 8 panduan nombor pengoksidaan, 8 panduan nombor pengoksidaan dalam yang saya telah kongsikan sebelum ini, dan juga beberapa latihan pengiraan. Beberapa latihan pengiraan. Jadi saya anggap kita telah mantap ataupun kita telah cekap dalam menentukan nombor pengoksidaan bagi unsur, ion dan sebatian dan sebagainya. Jadi kita nak masuk kepada perbincangan maksud redox dalam erti kata perubahan nombor pengoksidaan. Sebab kita dah belajar peraturan-peraturan dan pengiraan nombor pengoksidaan. Baik, poin yang pertama, ahli kimia mendapati konsep pemindahan elektron dalam menerangkan tindak balas redox adalah terhad kepada tindak balas yang melibatkan sebatian ion. Oleh itu, maksud pengoksidaan dan penurunan diperluas dengan menggunakan konsep nombor pengoksidaan untuk menerangkan tindak balas redox bagi merangkumi semua tindak balas. Okey. Jadi dalam kotak yang berwarna kuning ini ialah definisi bagi pengoksidaan dan juga penurunan. Okey. Sedikit ulang kaji. Daripada perbincangan kita yang lepas, kita dapati bahawa kita ada 4 definisi bagi pengoksidaan dan juga penurunan. Biasanya pengoksidaan kita labelkan sebagai O di situ, oxidation, reduction ataupun penurunan dari segi oksigen, dari segi hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Kita buat sedikit ulang kaji. Untuk pengoksidaan, dia terima oksigen. Saya labelkan begitu. Kemudian untuk penurunan, dia kehilangan oksigen. Terbalik daripada oksigen ialah hidrogen. Dia hilang hidrogen. Yang ini terima hidrogen bagi penurunan. Manakala untuk elektron, dia melepaskan elektron. Ataupun kita kata dia hilang elektron, penurunan terima elektron. Kemudian untuk nombor pengoksidaan, kita boleh rujuk semula kepada definisi yang disertakan dalam kotak yang berwarna kuning ini. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Maksudnya nombor pengoksidaan bertambah mewakili proses pengoksidaan. Saya letak simbol anak panah menaik ataupun letak saja simbol tambah di situ. Manakala tindak balas penurunan berlaku apabila nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam bahan tindak balas tersebut berkurang, ataupun saya letak simbol tolak. Maksudnya dia berkurang. Jadi untuk sekarang ni kita ada 4 definisi bagi redox. Ada 4 definisi redox, iaitu dari segi oksigen, hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Baik, poin seterusnya, kalau kita tengok di sini, contoh tindak balas adalah antara karbon dan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Saya salin semula tepi ini, karbon dan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Jadi kita perlu buktikan bahawa tindak balas ini ialah tindak balas redox. Tindak balas redox berdasarkan daripada nombor pengoksidaannya. Nombor pengoksidaan bagi karbon di sini ialah kosong kerana dia merupakan unsur. Jadi kita perlu cekap menggunakan panduan yang ada tadi, iaitu 8 panduan untuk kita menentukan sama ada untuk kita menentukan nombor pengoksidaan bagi sesuatu bahan dalam sesuatu tindak balas. Begitu juga dengan nombor pengoksidaan bagi O di sini. Bagi O di sini disebabkan dia ialah berada dalam keadaan molekul neutral, jadi dia ialah sifar. Sifar. Ini sebelum tindak balas. Sebelum tindak balas. Selepas tindak balas, kita akan tentukan nombor pengoksidaan bagi setiap unsur yang ada dalam tindak balas ini, iaitu C dan O.
Macam mana cara kita nak tentukan? Berdasarkan pengiraan pun boleh. Okay, contohnya di sini ialah sifar dengan sifar sebelum tindak balas. Selepas tindak balas, kita dapati karbon dioksida ataupun CO2 ini cas dia ialah sifar. Okay, cas dia ialah sifar, ataupun peraturan panduan yang kita gunakan tadi ialah sifar. Jadi kita nak tahu C berapa. Okay, kita letakkan C di situ, tambah O2 negatif. Peraturan yang ke-7 tadi, 2, iaitu 2 di sini, 2 negatif sama dengan kosong. Okay. Jadi kalau C saja, 2 darab negatif 2 samaan dengan negatif 4 samaan sifar. C sama dengan positif 4. Okay, C sama dengan positif 4. Di sinilah kita menggunakan kemahiran kita mengira berdasarkan 8 panduan tadi untuk menentukan nombor pengoksidaan. Jadi berdasarkan pengiraan kita, nombor pengoksidaan bagi C di sini ialah positif 4. Okey, positif 4, dan untuk O di sini ialah negatif 2. Kita boleh gantikan semula nilai ni dalam positif 4 itu untuk dapatkan nilai O itu berapa. Okey, O itu berapa. Okey, kita boleh gantikan. Jadi daripada pengiraan kita akan dapati bahawa positif 4 bagi karbon selepas tindak balas dan negatif 2 bagi oksigen selepas tindak balas. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah, kalau kamu perhatikan, sebelum tindak balas nombor pengoksidaan bagi C ataupun karbon ialah sifar. Selepas tindak balas dia menjadi positif 4 nombor pengoksidaan bagi C, daripada sifar menjadi positif 4. Okay. Dan untuk O, daripada sifar sebelum tindak balas menjadi negatif 2. Jadi kalau kita lihat di situ, karbon di sini ialah nombor pengoksidaannya bertambah ataupun meningkat, manakala untuk O di sini nombor pengoksidaannya berkurang ataupun menurun. Berkurang ataupun menurun. Jadi kita akan tengok di situ, apabila nombor pengoksidaan meningkat, kita katakan karbon di sini mengalami proses pengoksidaan. Okey, pengoksidaan, manakala O di sini mengalami proses penurunan. Baik, berbalik kepada rajah yang telah diletakkan dalam buku teks tadi, nombor pengoksidaan kosong ataupun sifar. Selepas tindak balas kita dapati nombor pengoksidaannya berubah jadi positif 4. Kita panggilnya sebagai proses pengoksidaan by definition yang telah kita bincangkan tadi. Okey, begitu juga dengan O ataupun oksigen, nombor pengoksidaan kosong berkurang ataupun menurun jadi negatif 2 selepas daripada tindak balas. Yang ni kita katakan dia telah mengalami proses penurunan. Mengalami proses penurunan kerana nombor pengoksidaannya berkurang. Okey. Dan kita dah bincang apabila sesuatu bahan itu mengalami proses pengoksidaan, dalam masa yang sama dia ialah ejen penurunan. Manakala yang mengalami proses penurunan iaitu oksigen di sini, dia akan menjadi ejen pengoksidaan. Dia terbalik antara dua itu. Jadi apa yang penting di sini ialah perubahan nombor pengoksidaan itu, satu meningkat, satu menurun, ataupun satu bertambah, satu berkurang, berlaku serentak. Seperti yang telah kita bincangkan dalam sesi sebelum ini, dia mesti berlaku serentak. Sebagaimana definisi bagi redox, iaitu proses kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan, iaitu proses pengoksidaan penurunan yang berlaku secara serentak. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, serentak ni maksudnya dalam suatu tindak balas. Baik, kesimpulannya, A, ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas redox. Manakala B, ejen penurunan ialah bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan. Ini yang terbalik semacam yang telah saya sebutkan tadi. Baik, aktiviti 1C, dalam muka surat yang sama dia kata jalankan aktiviti ini secara berkumpulan. Jadual 1/3 menunjukkan persamaan kimia bagi dua contoh tindak balas redox.
persamaan kimia. Kemudian dia kata A ada persamaan kimia, diberikan dua persamaan kimia di sini. Dia kata bincangkan mengapakah tindak balas dalam jadual 1/3, okey, tindak balas kedua-dua tindak balas ini dapat dikelaskan sebagai tindak balas redox. Kenapa kita boleh katakan dia sebagai redox? Maksudnya kamu kena ambil kira keempat-empat definisi untuk membuktikan bahawa ini ialah tindak balas redox sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Kemudian B, kenal pasti kenal pasti bagi setiap tindak balas bahan yang dioksidakan dan bahan yang diturunkan, ejen penoksidaan dan ejen penurunan. Ini yang telah kita biasa bincangkan dalam perbincangan kelas. Kemudian kita terus tengok kepada muka surat seterusnya. Pada muka surat 14, yang tu subtopik penamaan IUPAC. Yang tu saya akan masuk kemudian lah. Yang penting untuk kelas kita hari ni ialah kamu memahami macam mana cara nak menentukan nombor pengoksidaan berdasarkan pengiraan dengan 8 panduan nombor pengoksidaan yang dikongsikan ataupun yang telah dibincangkan tadi. Jadi kamu mesti buat banyak latihan untuk mendapatkan untuk mendapatkan cekap itu. Okey, untuk mendapatkan cekap kamu perlu buat banyak latihan. Jadi untuk kelas saya, kamu boleh cuba buat muka surat dengan menggunakan modul. Kamu boleh cuba buat muka surat nombor pengoksidaan, muka surat 5. Okey, muka surat 5 untuk mendapatkan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih baik dengan membuat latihan. Okey, dengan membuat latihan. Okey, selepas itu kita akan masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu tentang ion ferrum 2 dan ferrum 3. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Terima kasih.